Dan daripada kuasa kita di bawah perlembagaan untuk semua pengetahuan ahli-ahli yang berhormat, yang paling penting di sini Tuan Yang Ketua ialah kuasa kita di mana disebut sebagai keistimewaan Parlimen, perkara 63. Maknanya kita mempunyai keistimewaan bila kita berbahas. Jadi bila pihak-pihak pembangkang menyebut perkara Peraturan Mesyuarat 77, Peraturan Mesyuarat 77 ni sebenarnya dia sebenarnya jawatan kuasa pemilihan daripada 76, 77 seterusnya. Sebenarnya Peraturan Mesyuarat ni berpunca daripada kuasa kita sebagai ahli parlimen di dalam Dewan. Maknanya standing order ni di bawah perlembagaan, di bawah kita sebagai ahli parlimen. Jadi tidak boleh berkata bahawa perkara 77 ni, standing order 77 ni melebihi kuasa kita sebagai ahli parlimen untuk membahas apa-apa perkara. Sebenarnya apa yang disebut oleh Tan Sri Yang Dipertua siang tadi, Tuan Yang Dipertua, ialah Tan Sri Yang Dipertua menyebutkan bahawa badan eksekutif dan badan legislatif mahu mewujudkan satu pendekatan yang lebih baru pada kali ini supaya kebanyakan laporan-laporan tahunan diperbahaskan. Dan hari ini kita bermula dengan laporan Ketua Audit Negara, dan saya tak faham dan tak boleh terima dan juga kadang-kadang geli hatilah bila mendengar mereka beria-ia tak nak bahas perkara ni. Dan bila kita dengar perbahasan pada hari ini, teguran yang dibuat ialah teguran siasatan yang dibuat oleh laporan audit negara. Jadi ahli parlimen mewakili suara rakyat, menyuarakan isu-isu yang ditanya dan dibawa oleh rakyat yang meletakkan kita di sini. Takkanlah kita menafikan suara rakyat melalui kita sebagai ahli parlimen dan meletakkan hanya suara rakyat melalui jawatan kuasa kira-kira yang kurang daripada 20 orang. Dengan izin. Sebab kalau kita tengok daripada standing order ni, jumlah jawatan kuasa kira-kira is less than 20, iaitu antara 6 hingga ke 12 maksimum dengan pengurusi dengan timbalan pengurusi. Adakah kita mengatakan kurang daripada 20 ahli parlimen yang hanya boleh berbahas, berbincang, memberi teguran dalam isu audit negara? Adakah bererti bahawa kita sebagai ahli parlimen yang pihak front bench, back bencher dan juga opposition bench tak boleh bincang langsung? Kerana hanya PAC yang boleh bincang. Dalam seumur hidup saya, 5 penggal menjadi ahli parlimen, saya tak pernah dengarlah perkara ni dibicarakan dalam Rumah Demokrasi, House of Representative. Yang keduanya, Tuan Yang Dipertua, mereka boleh tak nak datang dan dengar. Apa yang teruk sangat ahli-ahli parlimen bercakap? Tak ada apa yang kami tegur yang dalam laporan audit negara. Sekurang-kurangnya yang dibahaskan tu boleh dipertengahkan menjadi keutamaan dalam perbincangan PAC kemudian hari, betul tak? Kita nak tegur untuk kebaikan bagi rakyat kerana ini duit rakyat, bukan duit kita, bukan duit mak bapak kita. Takkan itu pun tak boleh, Tuan Yang Dipertua, sampai semua seorang pun tak ada. Tadi saya nampak ada seorang, lepas tu kena keluar. Saya betul-betul terkilan. Tapi tak apa nak buat macam mana, sebab mereka takut. Saya tak tahu nak takutkan apa, sebab laporan audit ni 2021 pada yang berlaku 2020, yang kalau kita ada sidang parlimen yang tidak adanya darurat, kita boleh perbahaskan masa tahun itu. Kita perbahaskan pada tahun 2023 sebab yang tutupkan Rumah Demokrasi ini pun mereka juga. Betul tak? Jadi Tuan Yang Ketua, saya kenalah bebel sikit je sebab saya dengar ni cara dia bercakap ni macamlah kita ni kerajaan yang begitu zalim, semua tak ikut undang-undang. Kalau betul lah kita tak ikut undang-undang, takkanlah kita buat dalam Rumah Demokrasi, The August House. Kita ikut undang-undang supaya mereka kejap lagi bila menteri ke timbalan menteri nak menjawab, mereka boleh tegur, mereka boleh berkata masa saya menteri sebenarnya berlaku begini, dia jawablah, tak ada masalah. Jadi pada hari ini menteri-menteri dan timbalan menteri nak cuba menjawab sebab kita nak cuba memperbetulkan. Hari ini kerajaan Perdana Menteri yang ke-10, kerajaan Madani mahu mewujudkan pendekatan yang lebih terbuka dengan izin, transparency and accountability. Dan kita belajar daripada kesilapan yang berlaku. Dan saya pun dengar macam contohnya yang Muhammad Muar tadi, tak ada sini disebut tentang kehebatan kementerian menjalankan yang terbaik dalam masa COVID. Kita faham, kita menerima juga. Dan saya percaya apa yang sebenarnya laporan audit negara cuba membuat ialah menyatakan bahawa dalam keadaan apa sekalipun, dalam keadaan perang ke, dalam keadaan darurat ke, tanggungjawab kita ialah duit yang dibelanjakan adalah duit rakyat. Jadi kita kena apa sekalipun bertanggungjawab di parlimen memaklumkan kepada ahli parlimen tentang cara kita belanja duit rakyat. Itu saja yang dipohon pada hari ini.